Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Salam sejahtera diucapkan kepada semua yang menonton. Saya, Ting Su King, selaku moderator pada sesi 1 bagi pembentangan inovasi pendidikan bagi Konvensyen Penyelidikan PLC dan Inovasi Pendidikan 2022 atau Kompi kali kedua tahun 2022 di saluran 1. Terlebih dahulu, ada baiknya saya memperkenalkan barisan juri yang turut serta dalam sesi pembentangan inovasi pendidikan pada hari ini, iaitu Yang Berusaha Dr. Aziza binti Husin dari Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Mizan dan Yang Berusaha Dr. Muhammad Faizal bin Jamaluddin dari Universiti Teknologi Marak. Tanpa melenggangkan masa, marilah kita sama-sama untuk mendengarkan pembentangan yang pertama yang diketuai oleh Aifa binti Awang Kecik dari Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kertas laporan inovasi pendidikan bertajuk Aplikasi PDP berasaskan laman web bagi prosedur amali terpilih. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. E-book panduan Home Based Experiment adalah satu inisiatif yang dilakukan oleh sektor akademik bahagian matrikulasi untuk memastikan hasil pembelajaran berkaitan amali dapat dicapai dalam situasi pandemik. E-book ini berjaya dihasilkan dengan bantuan beberapa pensyarah yang terpilih melalui beberapa siri bengkel yang dianjurkan oleh sektor akademik. Kandungan dalam e-book ini menghimpunkan beberapa amali khusus bagi kursus kimia, fizik dan biologi yang dapat dilaksanakan di rumah. Elemen digital dalam bentuk laman web turut dijadikan sebagai komponen utama bagi beberapa amali yang tersenarai, seterusnya merupakan inovasi dalam pendidikan era kini. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Kehadiran pandemik memberikan cabaran yang besar dalam dunia pendidikan. Program matrikulasi juga turut mengalami kesan yang sama terhadap pelaksanaan amalan PDP seperti tahun-tahun sebelumnya. Beberapa persoalan timbul di kalangan pegawai sektor akademik berkaitan pelaksanaan PDP dan pentadbiran amali. Semasa PKP, pelajar tidak dapat hadir ke kolej matrikulasi. Ini menyebabkan PDP bersemuka tidak dapat dilaksanakan dan sebagai penyelesaian, PDP dalam talian dilaksanakan. Oleh kerana pelajar tidak dapat melakukan eksperimen di makmal, Unit Pengurusan Kurikulum Sains Sektor Akademik bahagian matrikulasi mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian bagi masalah ini. Berdasarkan lawatan penanda aras ke Universiti Putra Malaysia dan sesi sumbangsaran bersama pensyarah SME, satu penyelesaian iaitu pelaksanaan amali terpilih berasaskan laman web dicadangkan. Terdapat 3 ciri novelty pada inovasi ini iaitu kaedah baharu, terancang dan khusus. Novelty yang pertama, kaedah baharu. Inovasi aplikasi PDP berasaskan laman web bagi prosedur amali terpilih tidak pernah digunakan di peringkat matrikulasi. Novelty yang kedua pula, terancang. Prinsip reka bentuk resource iaitu satu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai laman web dan bahan pengajaran dipraktikkan. Novelty yang ketiga, khusus. Inovasi khas dan khusus diperlukan bagi membolehkan pelajar dapat melakukan eksperimen seolah-olah berada di makmal. Beberapa bahan dalam bentuk laman web telah dipilih oleh pensyarah bagi menjayakan pelaksanaan amali di rumah. Sebagai contoh, bagi kursus fizik, laman web tingkat dipilih bagi menggantikan amali Ohm's Law di rumah. Login. Pelajar yang menggunakan laman web tingkat
perlu memilih pautan yang diberi dalam prosedur eksperimen atau menaip alamat URL yang dibekalkan. Setelah log masuk, paparan seterusnya adalah skrin dashboard. Skrin ini memaparkan beberapa pilihan bahan pembelajaran yang boleh pelajar pilih. Kemudian, pelajar perlu memilih circuits pada skrin dashboard dan create new circuit. Seterusnya, pada skrin resources, paparannya adalah satu permukaan kosong. Pada permukaan kosong ini, pelajar akan membina litar. Kaedah pelaksanaan bagi setiap amali yang terpilih turut dijelaskan melalui video panduan yang disediakan. Pautan kepada video panduan ini boleh dirujuk dalam e-book Home-Based Experiment. Bagi mengenal pasti kepraktikalan dan kebolehgunaan inovasi ini, tinjauan telah dijalankan ke atas 46 orang ketua unit bagi kursus kimia, fizik dan biologi. Hasil kajian tinjauan tersebut mendapati hampir keseluruhan pelajar Kolej Matrikulasi telah melaksanakan eksperimen berasaskan laman web yang diberikan. 100% responden turut bersetuju e-book Home-Based Experiment ini mudah digunakan, manakala mereka turut bersetuju bahawa objektif eksperimen dapat dicapai melalui penggunaan e-book Home-Based Experiment. Melalui pelaksanaan inovasi digital ini, umumnya proses PDP dan pentaksiran amali telah berjaya dilaksanakan. Pada masa yang sama, didapati inovasi ini juga mampu meningkatkan produktiviti, menjimatkan masa, memberi kepuasan kepada pelanggan dan menjimatkan kos. Pelaksanaan amali menggunakan inovasi digital ini telah disebarluaskan melalui panduan e-book Home-Based Experiment. Melalui surat iringan dari bahagian matrikulasi, secara khususnya inovasi digital ini telah diseragamkan pelaksanaannya di 12 buah kolej matrikulasi dan 1 buah kolej mara. Secara global pula, inovasi digital dalam e-book Home-Based Experiment dapat digunakan oleh mana-mana institusi yang memerlukan kerana situasi pandemik yang dialami pada masa yang sama. Penggunaan bahasa Inggeris dalam panduan e-book Home-Based Experiment memudahkan pemahaman masyarakat antarabangsa sekaligus dapat membantu dunia pendidikan menghadapi cabaran pandemik bersama. Secara kesimpulannya, dapat dibuktikan bahawa PDP amali mampu dilaksanakan dengan berkesan menggunakan aplikasi digital berasaskan laman web, walaupun kita berdepan dengan situasi mencabar semasa pandemik COVID-19.
Menarik sekali pembentangan yang baru selesai sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang dari kumpulan pertama. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan pembentangan kedua yang diketuai oleh Nur Fariha binti Abdul Ghani dari Kolej Matrikulasi Pahang dengan kertas laporan inovasi pendidikan bertajuk KIT HiO dan Wakelet. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada KON PPI 2 tahun 2022 ini, kumpulan Camp Titans ingin berkongsi inovasi pengajaran dan pembelajaran yang bertajuk KIT HiO dan Wakelet. Kumpulan Camp Titans terdiri daripada 3 orang pensyarah unit kimia Kolej Matrikulasi Pahang iaitu saya, Puan Hazrin Elayana Syai'an selaku pembentang, Puan Nur Fariha Abdul Ghani sebagai ketua kumpulan dan Puan Nur Arifah binti Ahmad Roslan sebagai ahli kumpulan. Inovasi ini adalah daripada tajuk Ikatan Kimia dengan subtajuk Orbital Overlapping and Hybridization. Tajuk ini dipilih kerana pelajar menghadapi masalah melukis 2 dimensi daripada interpretasi 3 dimensi orbital hybrid. Kelebihannya adalah pembelajaran bermakna dapat diaplikasikan apabila pelajar dapat mengaitkan dengan pengetahuan terdahulu menurut David Ausubel pada tahun 1963. Justeru, KIT HiO diperkenalkan untuk membantu pelajar melukis 2 dimensi orbital hybrid. Pengintegrasian KIT HiO dan juga aplikasi Wakelet mudah diakses di mana-mana. Berikut merupakan 3 objektif inovasi. Bagi penyataan masalah, bermula dengan pemerhatian terhadap jawapan tutorial pelajar di mana pelajar gagal melukis pertindihan orbital molekul 2D serta tidak dapat melabel maklumat. Penyataan masalah ini disokong oleh Husna Risham di mana beliau menyatakan sebanyak 80% pelajar tidak dapat melukis dengan betul cara pertindihan hujung ke hujung orbital. Seterusnya, hasil temu bual tidak berstruktur terhadap 4 orang pelajar juga memperkukuh penyataan masalah ini. Yang terakhir, hasil refleksi dalam rancangan instruksional oleh pensyarah merekodkan penyataan masalah yang sama. Berikut merupakan data sokongan bagi penyataan masalah. Pembinaan isi kandungan KIT HiO adalah berdasarkan 5 bentuk orbital hybrid iaitu linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipiramidal, octahedral serta 2 atom hujung iaitu bentuk S dan P yang dijadikan dalam bentuk keychain. Material yang digunakan ialah kertas A4 pelbagai warna yang dipotong mengikut saiz dan dilamina dengan plastik. Kepingan yang telah dilamina ditebuk mengikut jenis orbital hybrid, manakala book ring digunakan sebagai pengikat kepingan kit dengan kos yang minimum. Setiap kepingan bersaiz sederhana iaitu 8.0 cm lebar darab 8.5 cm panjang serta kecil, ringan dan mudah dibawa sewaktu sesi PDP. Satu adalah pautan dan merupakan langkah penyediaan KIT HiO. Setiap langkah kerja telah diperincikan satu persatu untuk memudahkan pelajar yang ingin membina sendiri KIT HiO. Manakala, kod kedua adalah kod QR pautan serta manual penggunaan KIT HiO pada aplikasi Wakelet yang mengandungi tata cara penggunaan dan proses melukis orbital beserta contoh. Gambar menunjukkan testimoni pensyarah 1 dan pensyarah 2 terhadap penggunaan KIT HiO dan Wakelet. Langkah pelaksanaan inovasi dalam PDP yang diperkenalkan kepada 14 orang pelajar Kolej Matrikulasi Pahang. Bermula dengan PDP secara hybrid, kemudian mengenal pasti masalah, pentadbiran ujian pra, analisis markah ujian pra, penyediaan KIT HiO dan manual penggunaan melalui aplikasi Wakelet, aktiviti dalam kelas menggunakan KIT HiO dengan demonstrasi oleh pensyarah, penerangan penggunaan aplikasi Wakelet kepada pelajar dengan pelajar mengimbas kod QR untuk pautan ke aplikasi Wakelet yang disediakan, penghasilan KIT HiO oleh pelajar melalui rujukan bahan daripada aplikasi Wakelet dan pentadbiran ujian pasca. Seterusnya, analisis skor dan data perbandingan menggunakan Presian MS Excel dan penulisan refleksi serta kesimpulan aktiviti. Tuan maklum balas 12 orang pensyarah dengan kesemua item mendapati skala 5 memperolehi min tertinggi sebanyak 0.95 dengan sisian piawai 0.07.
Berikut merupakan ilustrasi idea Kit Hi.O, prototipe 1 Kit Hi.O yang telah ditambah baik, pengintegrasian Kit Hi.O dan juga aplikasi Wakelet, dan yang terakhir adalah sijil MyIPO. Berikut merupakan hasil lakaran pelajar menggunakan Kit Hi.O kelas pensyarah pertama dan kedua. Demonstrasi produk Kit Hi.O oleh pensyarah. Adalah testimoni pelajar. I feel that learning the topic of the hybridization become more easier and smoother with the help of the Hi.O Kit and Wakelet app. Di praktikal dan kebolehgunaan, Kit Hi.O adalah ringan kerana ia mudah untuk dibawa ke mana-mana ketika sesi PDP ataupun luar PDP. Bagi pelajar yang memilih untuk membina sendiri Kit Hi.O, bahan cetakan diperolehi melalui aplikasi Wakelet. Kod QR merupakan manual penggunaan yang disertakan bersama Kit Hi.O sebagai panduan. Berdasarkan graf perbandingan peratusan markah ujian pra dan pasca, ia menunjukkan bahawa objektif ketiga telah dipenuhi. Perbandingan sampel ujian pra dan pasca menunjukkan bahawa objektif kedua telah dipenuhi oleh inovasi. Jadual maklum balas oleh 14 orang pelajar dengan kesemua item yang dijawab mendapati skala 5 memperolehi min yang tertinggi iaitu sebanyak 0.97 dengan sisian piawai 0.05. Seterusnya adalah komen yang telah diberikan oleh pensyarah dan pelajar terhadap penggunaan Kit Hi.O. Bagi impak inovasi, penghasilan Kit Hi.O adalah dengan kos yang murah. Kit Hi.O juga menjimatkan masa pelakaran pelajar di samping aplikasi Wakelet sebagai medium penghantaran maklumat secara efektif menjadikan pembelajaran aktif dan menyeronokkan. Bahan dan material pada Wakelet dapat diakses di mana-mana sahaja. Bagi perluasan produk, Kit Hi.O telah didaftarkan dengan MyIPO untuk hak milik pada Jun 2021. Video komersial ringkas telah disediakan oleh kumpulan kami untuk tujuan perkongsian yang boleh dilihat melalui pautan berikut. Manakala dokumen tambahan boleh dirujuk pada Wakelet melalui pautan yang disediakan. Hi.O Kit is stand for Hybrid Orbital Teaching Aids. This innovation is also supplied with a digital kit manual that is shared through Wakelet application. Selain daripada perkongsian kepada pelajar, rakan pensyarah dalam unit, antara unit, rakan kolej matrikulasi dan media sosial seperti Facebook dan TikTok, penggunaan Kit Hi.O dan Wakelet juga telah dikongsikan dalam bentuk poster di peringkat antarabangsa dalam IC STEM, IMIK dan juga di peringkat kebangsaan melalui pertandingan Fitram. Sekian.
Begitu bersemangat sekali pembentang membuat pembentangan sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang dari kumpulan kedua. Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan ketiga yang diketuai oleh Nurihan binti Abdul Ghani dari Kolej Matrikulasi Kelantan akan membentangkan kertas laporan inovasi pendidikan bertajuk MD Course Modul Digital Kimia Organik Square. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mewakili kumpulan De Villoza dari Kolej Matrikulasi Kelantan KMKT untuk membentangkan inovasi yang bertemakan pembelajaran bermakna meneraju kejayaan masa hadapan. Kumpulan De Villoza terdiri dari saya sendiri, Puan Nurihan binti Abdul Ghani, Dr. Elmi Sharina binti Muhammad Suhaimi, Nurul Azwa binti Ahmad Nasiruddin, Julianawati binti Ahmad dan Siti Esah binti Jusoh. Tajuk inovasi kumpulan kami adalah MD Course Modul Digital Kimia Organik SUI. Sebagai pendahuluan, pembelajaran bermakna membolehkan pelajar menghubungkaitkan konsep baharu dengan konsep sedia ada. Justru disebabkan manusia mempunyai keupayaan berfikir yang berbeza, maka persekitaran pembelajaran mempengaruhi proses intelektual. Kimia organik merupakan subjek yang agak rumit kerana mempunyai banyak konsep yang abstrak. Oleh itu, penggunaan peta konsep dapat membantu mengembangkan pemikiran kreatif dan proses berfikir. Inovasi ini dibina berdasarkan penyertaan masalah berikut iaitu kimia organik sukar difahami kerana mengandungi banyak topik dan mempunyai konsep-konsep yang abstrak, serta kurangnya kemahiran di kalangan pelajar untuk menghubungkaitkan konsep bagi setiap topik. Dari segi novelty pula, modul ini adalah hasil asli dan tiada unsur plagiat yang menggunakan platform Microsoft Sway 365 yang sesuai digunakan di dalam PDPC secara bersemuka atau atas talian. Modul ini merupakan kaedah mudah, ringkas serta cepat untuk mempelajari dan mengulang kaji kimia organik berpandukan sukatan pelajaran matrikulasi. Bahan dan kaedah inovasi yang kami gunakan adalah MD Course. MD Course merupakan singkatan kepada Modul Digital Kimia Organik SUI. Penghasilan MD Course melalui 3 uji cuba prototipe. Prototipe 1 adalah modul kimia organik yang berasaskan pengisian tempat kosong. Prototipe 2 adalah modul kimia organik berasaskan peta konsep, manakala prototipe 3 adalah modul digital kimia organik SUI. Berikut adalah paparan strategi penyelesaian prototipe 1. Ia merupakan intervensi berbentuk modul kimia pengisian tempat kosong. Refleksi terhadap pelajar menunjukkan mereka tidak dapat menghubungkaitkan konsep baharu dengan konsep lama. Oleh itu, penambahbaikan telah dilakukan sehingga wujudnya prototipe 2. Berikut adalah paparan strategi penyelesaian prototipe 2. Prototipe 2 mengandungi intervensi berbentuk peta konsep agar pelajar dapat belajar secara teratur dan dapat mengaitkan pengetahuan sedia ada dengan sebatian kimia berlainan. Refleksi terhadap pelajar menunjukkan pelajar dapat menguasai kimia organik dengan lebih baik. Namun, era pandemik COVID-19 menyebabkan modul ini tidak dapat dijalankan secara bersemuka. Paparan menunjukkan strategi penyelesaian prototipe 3 iaitu intervensi berbentuk modul digital yang menggunakan Microsoft Sway 365. Prototipe 3 menggabungkan prototipe 1 dan prototipe 2. Hasilnya, pelajar dapat menguasai konsep kimia organik dengan baik, namun terdapat kekangan seperti kawalan pelajar dalam PDPC dalam talian. Berikut adalah paparan MD Course yang telah kami bina dan kongsikan bersama pelajar semasa PDPC. MD Course secara praktikal dan kebolehgunaannya
adalah modul yang mudah diakses menggunakan peranti elektronik dan relevan untuk pembelajaran kendiri di mana jawapan telah pun disediakan. Modul ini juga mempunyai ciri-ciri yang boleh dikomersialkan dan akhir sekali, pembinaan modul ini telah dapat merealisasikan pembelajaran bermakna ke arah Society 5.0. Berikut adalah paparan tahap keberkesanan dan keefisienan MD Course yang telah dijalankan sepanjang inovasi. Min keseluruhan membuktikan bahawa MD Course praktikal dan boleh disebarluaskan. MD Course dapat memberi beberapa impak. Antaranya adalah dapat menjimatkan masa dan kos serta merupakan kaedah ringkas dan pantas untuk mengulang kaji kimia organik. Dan ia dapat menyumbang kepada kepelbagaian bahan bantu mengajar BBM pensyarah. Akhir sekali, inovasi modul MD Course telah disebarluaskan kepada semua pensyarah unit kimia KMKT, laman sesawang rasmi unit kimia dan laman sesawang rasmi KMKT. Harapan kami agar inovasi ini dapat disebarluaskan dan dimanfaatkan oleh semua warga pendidik dan pelajar Kolej Matrikulasi serta pelajar Kolej Tingkatan 6 di seluruh Malaysia. Sekian, terima kasih.
Hebat sekali pembentangan yang baru selesai sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang dari kumpulan ketiga. Majlis kita diteruskan dengan pembentangan kumpulan keempat, dijemput Siti Khairia binti Abdullah dari Kolej Matrikulasi Melaka dengan kertas laporan inovasi pendidikan bertajuk WINV. Dipersilakan. Penyampaian pengajaran konvensional sudah kurang relevan. Tenaga pengajar perlu berpengetahuan dalam teknologi maklumat serta komunikasi bagi mendepani cabaran revolusi industri 4.0 serta menekankan sistem pembelajaran yang fleksibel dan interaktif. Inovasi penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar PDP menjadi lebih menarik serta mampu merangsang minat pelajar dalam bidang STEM. Seterusnya, membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar. WINV iaitu Water in Video merupakan inovasi video pembelajaran yang melibatkan subtopik water dalam bab Molecule of Life semester 1 bagi program matrikulasi. Ianya dibina menggunakan perisian video scribe dan dikongsikan kepada pelajar melalui aplikasi YouTube. WINV mudah dicapai menggunakan pelbagai peranti mudah alih dan mampu menarik minat pelajar melalui visual yang dihasilkan. Objektif inovasi ialah meningkatkan kemahiran pelajar melukis pembentukan antara dua molekul air, meningkatkan kemahiran pelajar dalam melabelkan ikatan kovalent dan hidrogen dengan betul, meningkatkan kemahiran pelajar melukis pembentukan antara satu molekul air dengan 4 molekul air yang lain. Antara masalah yang dihadapi sehingga terhasilnya WINV ialah pelajar tidak dapat fokus kepada PDP sepenuhnya kerana capaian internet yang tidak stabil. Kurang bahan pembelajaran dalam talian untuk pembelajaran kendiri dan topik yang dipelajari agak baharu kepada pelajar. WINV dihasilkan sepenuhnya oleh pensyarah sendiri dan merupakan adaptasi dari video pembelajaran yang sedia ada. Ianya diinovasikan menjadi satu video pembelajaran yang menarik dan tersusun. WINV diperkenalkan dan dilaksanakan di Kolej Matrikulasi Melaka, di mana kumpulan sasaran untuk inovasi ini ialah para pelajar dari aliran sains hayat di dalam program matrikulasi, tingkatan 5, tingkatan 6 dan juga pra-universiti. Berikut merupakan bahan dan kaedah inovasi. Within a water molecule, the bond known as covalent bond, and between water molecule, the bond known as hydrogen bond. The maximum number of hydrogen bonds that can be formed by a water molecule is 4 bonds. WINV adalah percuma dan sesuai digunakan di semua peringkat. Ianya memenuhi pelbagai gaya pembelajaran, mudah diakses melalui pelbagai peranti pintar dan bersifat user-friendly. Impak WINV ialah dapat menjimatkan masa, di mana masa pembelajaran menjadi lebih fleksibel, menjimatkan masa penyediaan bahan pembelajaran dan masa PDP dapat dioptimumkan. Dari segi penjimatan kos pula, kos pencetak nota kuliah dapat dikurangkan sebanyak 100%. Berikut merupakan perbandingan analisis markah, ujian pra dan ujian pos untuk pelaksanaan inovasi. Didapati keempat-empat pelajar, markahnya meningkat dan mereka juga dapat melukis pembentukan molekul air dengan tepat.
Inovasi WINV ini juga telah dikongsikan secara dalam talian melalui aplikasi YouTube. Sekian, terima kasih.
Tahniah kepada pembentang di atas perkongsian kertas laporan inovasi pendidikan yang baru selesai sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang dari kumpulan keempat. Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan kelima pada sesi kali ini. Kumpulan ini diketuai oleh Nur Hamidah binti Husin dari Kolej Matrikulasi Kedah dengan kertas laporan inovasi pendidikan bertajuk Pressure Flow Animation. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosnani binti Cik Ahmad daripada kumpulan Genomic Aurora, Kolej Matrikulasi Kedah akan membentangkan inovasi bertajuk Pressure Flow Animation. Kumpulan kami terdiri daripada 5 pensyarah biologi iaitu Ketua Kumpulan Cik Nur Hamidah binti Husin, Puan Nur Azimah binti Ismail, Puan Nur Azmah binti Muhammad Nur, Puan Intan Zahra binti Muhammad Burhan dan saya sendiri Puan Rosnani binti Cik Ahmad. Latar belakang penghasilan inovasi ini adalah kita dapati bahawa banyak video animasi dimuat naik di saluran YouTube, Facebook. Namun, ada sebahagian video tersebut yang prosesnya tidak selari dengan spesifikasi kurikulum program matrikulasi. Malah ada juga terma-terma yang berbeza dan tidak terdapat di dalam kurikulum. Kenapa kami memilih animasi? Animasi merupakan suatu kaedah untuk menghidupkan atau memberikan gambaran bergerak kepada sesuatu yang statik agar kelihatan hidup dan dinamik, sesuai untuk menggambarkan sesuatu proses. Tujuan inovasi ini dihasilkan adalah untuk menghasilkan suatu video animasi PowerPoint yang ringkas sebagai bahan PDPR untuk pembelajaran kendiri pelajar. Objektif inovasi ini adalah yang pertama, memudahkan pemahaman pelajar untuk subtopik pressure flow mechanism. Kedua, menyahut sarana pedagogi Part 21 dengan pembelajaran atas talian melalui video PDPR dan Flip Classroom. Yang ketiga, mewujudkan suasana pembelajaran bermakna dengan menggalakkan pembelajaran kendiri. Keempat, animasi PowerPoint sebagai platform untuk menarik minat pelajar belajar tentang tumbuhan. Kumpulan sasaran adalah pelajar biologi sistem 4 semester, semester 2, sesi 2021-2022. Penyataan masalah. Tajuk dipilih adalah subtopik pressure flow mechanism di bawah tajuk transport dalam silibus biologi DB024, melibatkan sistem pengangkutan gula dan air di dalam tumbuhan melalui tisu-tisu xilem dan phloem, melalui pergerakan bahan dari daun ke akar dan dari akar ke daun. Subtopik ini juga merupakan kesinambungan daripada tajuk fotosintesis. Pelajar sukar untuk membayangkan proses pengangkutan bahan yang berlaku di dalam tubuhan. Jadi, animasi dilihat lebih sesuai untuk menggambarkan proses tersebut kepada pelajar. Kumpulan kami cuba mengatasi masalah yang dihadapi dalam PDP. Masalah yang pertama, video animasi di PDP di YouTube, Instagram dan Facebook biasanya tidak selari dengan silibus matrikulasi dan ada terma yang tidak berkaitan. Oleh itu, cara mengatasinya, pensyarah buat sendiri video ringkas menggunakan animasi PowerPoint sahaja untuk menarik minat pelajar berdasarkan silibus matrikulasi. Yang kedua, tajuk transport melibatkan pengangkutan sukrosa dan air dalam tumbuhan. Pelajar sukar membayangkan proses tersebut. Oleh itu, cara mengatasinya adalah proses pengangkutan bahan dapat diterjemahkan dalam bentuk animasi. Oleh itu, pelajar akan lebih seronok belajar dan mudah nampak proses tersebut. Yang ketiga, masalahnya pelajar perlu belajar sendiri, PDPR di rumah masing-masing, kurang pemantauan daripada pensyarah. Cara mengatasinya, kita meningkatkan konsep pembelajaran kendiri, video boleh diakses melalui YouTube pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Keaslian, BBM untuk subtopik pressure flow mechanism dalam tajuk transport. Adaptasi video PDP menggunakan animasi PowerPoint. Animasi adalah suatu proses untuk menghidupkan atau memberikan gambaran bergerak kepada sesuatu yang statik agar kelihatan hidup dan dinamik. Bahan dan kaedah inovasi. Penghasilan video animasi pendek oleh pensyarah sebagai BBM untuk PDPR. Menggunakan simbol atau bentuk yang terdapat dalam PowerPoint, shape untuk menghasilkan pokok, bentuk heksagon mewakili sukrosa,
Bentuk bulat mewakili air, anak panah menunjukkan pergerakan bahan. Animasi yang digunakan adalah dalam menu animation. Durasi video adalah 8 minit sahaja. Slide video. Slide pertama, animasi. Slide kedua adalah kod QR untuk soalan pengukuhan. Berikut adalah muka hadapan slide PowerPoint untuk video animasi. Dan ini adalah untuk QR code untuk akses soal selidik keberkesanan video dan juga untuk mengakses kesoalan formatif ataupun pengukuhan selepas menonton video dan menggunakan pelajar menggunakan akaun MOE. Praktikal dan kebolehgunaan. Ia mudah dilaksanakan. Video animasi dibuat melalui aplikasi PowerPoint. Video akan dibuat naik melalui YouTube pesyarah sebelum kelas bermula. Pelajar boleh mengakses video pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja dengan capaian internet. Kod QR untuk soalan formatif diberikan bersama-sama video sebagai pengukuhan kepada pelajar. Ia dikatakan sebagai 2 dalam 1. Produk mesra pelanggan. Video bersifat mesra pengguna kerana pelajar boleh menonton video sambil belajar dan menjawab soalan berkali-kali. Penjimatan masa, kos dan sumber manusia. Masa. Penghasilan video mengambil masa sekitar 2 minggu sahaja dan kos tidak memerlukan kos kerana tidak melibatkan bahan maujud. Sumber manusia. Tiada kos kepada sumber manusia, hanya kepakaran pensyarah untuk menghasilkan video dan juga konten yang sedia ada pada pensyarah. Impak inovasi. Sumbangan kepada pelajar. Ia mewujudkan pembelajaran bermakna dan seronok. Menggalakkan pembelajaran kendiri kerana PDPR membantu meningkatkan kemahiran kognitif. Kepada pensyarah itu sendiri menyediakan BBM untuk PDPR, melaksanakan flip classroom dan pembelajaran kendiri. Kepada pelajar, pensyarah bertindak sebagai pemudah cara. Kepada unit biologi, menambah koleksi BBM unik. Berkongsi idea dan kerjasama antara pensyarah untuk hasilkan BBM. Kepada KMK ataupun organisasi, ia menggalakkan pensyarah melibatkan secara aktif di dalam KRK, PLC dan R&D untuk keberhasilan pensyarah. Ia juga mewujudkan persaingan yang sihat dalam mencari pedagogi dan amalan terbaik untuk melahirkan pelajar matrikulasi yang cemerlang. Kesan kepada alam sekitar. Video animasi ini mesra alam kerana tidak menggunakan bahan maujud. Potensi dikomersialkan. Boleh dijadikan sebagai BBM kepada unit biologi. Boleh dimasukkan sebagai elemen di dalam modul pengajaran PDP, program matrikulasi biologi. Boleh dikongsi dengan kolej matrikulasi atau sekolah. Sejauh mana ia memenuhi objektif? Video animasi ini dapat memberikan keseronokan kepada pelajar untuk belajar tentang tumbuhan, membantu pensyarah di dalam kumpulan untuk mendapatkan ilmu dalam menghasilkan animasi PowerPoint daripada pensyarah pakar, mengelakkan maklumat yang tidak tepat diterima oleh pelajar. Harapan kepada inovasi. Dengan animasi PowerPoint ini diharapkan dapat menarik minat pelajar untuk belajar tentang tumbuhan. Pelajar dapat mengaplikasikan pembelajaran kendiri semasa mengakses kepada pautan YouTube video animasi ini kerana ia boleh dihasilkan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Selain memberikan koleksi PDP untuk pensyarah, inovasi ini juga boleh dijadikan alat untuk perkongsian di dalam PLC dengan tidak memerlukan modal untuk membina animasi ini. Hanya kepakaran ICT, ia juga mesra alam. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami, Genomic Aurora. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Menarik sekali dapatan yang dikongsikan sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang dari kumpulan kelima. Majlis diteruskan dengan pembentangan ke-6 yang diketuai oleh Siti Nur binti Muhammad Saad dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah dengan kertas laporan inovasi pendidikan bertajuk Mudahnya Menulis Resume dengan Canva. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Nur binti Muhammad Saad dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Kajian tindakan saya bertajuk Mudahnya Menulis Resume dengan Canva. Tujuan kajian tindakan ini dijalankan adalah bagi mengatasi masalah pelajar saya yang lambat menyiapkan tugasan individu iaitu penulisan resume. Jadi beberapa langkah tindakan telah saya ambil bagi mengatasi masalah tersebut. Okey, daripada perjumpaan saya dengan pelajar dan juga melalui pemerhatian saya mendapati pelajar dari tutoran K6 P3 ini tidak pandai menguruskan masa mereka dengan bijak. Jadi pelajar ni juga 100% daripada sekolah harian biasa. Jadi pengetahuan mereka tentang penyediaan resume ni kosong. Kalau berbanding dengan pelajar MRSM ataupun pelajar daripada sekolah sains ataupun pelajar daripada SPT, mereka telah biasa menulis resume. Jadi pelajar ni dia tak pernahlah menulis resume, jadi pengetahuan tidak ada. Fokus kajian saya ialah untuk mengatasi masalah pelajar lambat menyiapkan tugasan resume individu dan juga mengatasi masalah seorang pelajar saya ni yang selalu ponteng kelas dan tidak menyiapkan tugasan. Objektif kajian saya ialah secara umumnya untuk mengatasi masalah pelajar dalam menghasilkan penulisan resume yang lengkap dan bermaklumat dengan cepat. Objektif khas saya ialah satu, pelajar dapat menulis resume dengan cepat dan bermaklumat. Yang kedua, meningkatkan keupayaan pelajar menulis resume yang lengkap dan nampak profesional. Yang ketiga, membantu pelajar meningkatkan pemikiran yang kreatif dan kritis. Seterusnya, pensyarah dapat menguji keberkesanan penggunaan template resume dalam aplikasi Canva bagi membantu pelajar menulis resume yang lengkap serta bermaklumat dalam masa yang cepat. Okey, kaedah pembelajaran teradun yang saya gunakan ialah saya menggunakan Telegram kumpulan. Saya bentuk satu Telegram kumpulan untuk kelas ini. Kemudian bahan-bahan pengajaran saya kumpulkan dalam channel Telegram saya. Kemudian saya mencari bahan daripada YouTube dan seterusnya meneroka penggunaan template resume di dalam Canva. Okay, pelaksanaan tindakan yang saya jalankan daripada 7/2/2021 hingga 21/2/2021. Jadi aktiviti 1 ni saya buatlah penerangan terperinci kepada pelajar saya macam mana nak hasilkan resume. Saya dah bagi rubrik kepada mereka, saya bagi contoh resume bercetak sebab kadang-kadang ada masalah internet. Saya bagi juga link YouTube cara-cara menulis resume menggunakan MS Word, Canva dan juga PowerPoint. Saya buat ujian pengetahuan sedia ada kepada pelajar saya. Saya minta pelajar tulis rangka draft resume lah atas kertas A4. Jadi sebenarnya contoh resume ni telah diberikan pada minggu pertama lagi. Okey, jadi pelajar ni saya minta dia buat draft. Tapi saya dapati pelajar ni dia masih kabur lah apa yang dia nak kena buat dalam resume tu. Jadi saya dapati mereka hanya menulis maklumat diri dan aktiviti co-curriculum saja. Jadi bila saya tanya, jawapan pelajar ialah sebelum ni dia tahu buat resume tu tapi tak pernah buat resume. Kemudian saya ada masalah dah dengan seorang pelajar ni, saya namakan sebagai P1. Dia ni tak buat apa-apa pun dalam kelas saya dan saya tangkap dia lah sebab dia ponteng. Jadi saya bawa daripada surau masuk ke dalam kelas. Refleksi daripada aktiviti 1, pelajar dah mula menggunakan Canva. Jadi pelajar diminta menulis rangka resume dan dihantar kepada saya di luar waktu PNP. Dalam aktiviti 2, pelajar yang saya namakan P2, P3 dan
P4 dah berjaya menyiapkan draft resume dalam Canva, tapi pelajar yang saya namakan P1 ni dia tak dapat siapkan kerja dia sebab ada masalah dengan internet. Jadi saya bagi guna iPad saya, tapi pelajar masih tidak berjaya lah untuk menyiapkan resume. Daripada kajian tindakan yang saya buat ni, saya dapati pelajar P1 dia ada masalah gangguan emosi di mana di waktu malam dia tak boleh tidur, dan dia juga sering bersendirian menyebabkan siang dia tidur di surau. Jadi saya perlukan mencari jalan lah dengan melakukan pujukan untuk bertemu dengan P1 ni untuk siapkan resume di luar waktu PMP. Hasil bantuan daripada pensyarah bahasa Inggeris, saya dapat jumpa dengan P1, saya buat personal coaching, saya jumpa P1 di bilik cyber dan saya tunggu P1 siapkan resume sampai siap lah. Apa yang saya dapat, P1 ni dia sebenarnya seorang yang ceria sebab minat DK Barat dan pernah wakil sekolah DK Barat. Jadi dia pun ada masalah lah, dia masuk matrik pun lambat sebab SP dia lebih tua daripada pelajar-pelajar yang lain, ambil SP yang lambat. Jadi saya ni empatilah dengan P1 ni. Kemudian kita walaupun berat masalah yang dihadapi P1, tapi kerana saya mengambil inisiatif untuk mendekati P1 ni, akhirnya dia berjaya menyiapkan resume pada minggu ke-6 dan mendapat markah 7/10. Penggunaan Canva ni saya dapati sangat membantulah pelajar menyiapkan tugasan dengan cepat dan menarik dan bermaklumat. Kemudian hasil dia juga sangat kreatif, macam pelajar-pelajar yang agak istimewa juga dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik dan sangat berserak pengguna. Saya mendapati keberkesananlah proses pembelajaran teradun ni, di mana ia menjadikan sesi pembelajaran menarik dan berkesan dengan menggabungkan kaedah pengajaran konvensional dan kaedah berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi. Markah pelajar hasil menggunakan Canva. Kelemahan penggunaan aplikasi Canva ialah aplikasi ini memerlukan jaringan internet. Sekiranya pelajar tidak ada data internet, pelajar tidak dapat menggunakan aplikasi ini. Kemudian kekangan masa, pelajar belajar pengajian am cuma sekali dalam seminggu. Untuk kajian seterusnya saya akan lebih menerokalah Canva ni sebab seterusnya Canva ni dia ada Canva video, pengasihan video dalam Canva. Ini boleh membantu pelajar saya untuk menyiapkan video kumpulan. Setakat ini sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih.
Tahniah kepada pembentang di atas perkongsian kertas laporan inovasi pendidikan yang baru selesai sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang dari kumpulan ke-6. Majlis kita diteruskan dengan pembentangan kumpulan ke-7, dijemput Dr. Hajah Haslina binti Haji Hanafi dari Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Sultan Mizan dengan kertas laporan inovasi pendidikan bertajuk Flexi Learning Online Module. Dipersilakan.
Hebat sekali pembentangan yang baru selesai sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang dari kumpulan ketujuh. Kita teruskan lagi dengan pembentangan dari kumpulan terakhir pada sesi kali ini. Kumpulan ini diketuai oleh Teo Chen Jong dari Pusat Tingkatan 6 Victoria Institution dengan kertas laporan inovasi pendidikan bertajuk Using Histoguide Mobile Application, Virtual Microscopy and Slides, a Quantitative Usability Pilot Study. Dipersilakan. Currently, there is no known module to help the students in STPM lab practicals, preparing them for STPM practical exams since SPM 2021 is crucial. Hence, more emphasis is on practicals where guidance is needed. A need analysis is then carried out. A comprehensive guideline is necessary to guide students in executing biology microscopic practicals. Hence, a guide application is essential to help students to draw and label precisely, besides applying magnification and skill, bearing in mind the usefulness, ease of use, ease of learning, and satisfaction of the application caused to the students. Based on the need analysis, students perceive that microscope and slides are the most difficult topics. So based on this one, there is a difference between students versus teachers' perception of learning types. So, based on the students' perception, they prefer learning together with friends. Then, mobile learning via application and self-regulated learning through the module. Problems. Preliminary findings from one of the sixth form centers shows that 68.76% of the students score below 5 marks in the results section of the school-based assessment. Drawing, labeling, and applying magnification and skills encompasses about 40% of the assessments. Students are considered weak in drawing, labeling, and applying magnification and skills based on the data from Table 1.2. The findings were supported by Cheong and Winterbottom 2021, which explored students' visualization competence and found that they are weak in perceiving microscopic entities through drawing and labeling. They reported 60% could not label their biological drawings, and a higher proportion of students tend to give fewer labels. This is the problems that faced by sixth form students and the teachers as well when marking the school-based assessment. Too many mistakes in drawing, no labeling and skills, and magnification, the wrong labeling lines, no labeling, the wrong shape of specimen, the wrong shape. So based on the written practical test, it is found out that most unable to identify and label, and also most unable to apply magnification.
This is from the STPM Biology 964 Paper 5 Written Practical Test. Students most unable to apply magnification and skill. So hence the arising issue. When executing microscopic practicals, due to individual condition and prior knowledge, give rise to misconception and factual errors. And these misconception and factual errors give rise to incorrect drawings, labeling, or both. And it will indirectly decrease in school-based assessment result and decrease motivations. Hence, something has to be done. So the something is in terms of application, and the testing of the application will be done in the construct of usefulness, ease of use, ease of learning, and satisfaction. So this is the literature review before 2010, after 2010, and this is the problem phase. There are 4 problem phases. The possible solution is the virtual microscopy and slides. That is the only solution, histoguide application following Van Wyk model. This is based on past year research above year 2019 and above. This is the model. The chosen model is ADDIE because it's generic and conventional. It is widely used in designing learning software. So the ADDIE model by Van Wyk 2019 was chosen because it corresponds to the study context and it produced a systematic instructional design mobile application. So this is the sample of the histoguide application where before class, in class, and after class.
Menarik sekali pembentangan yang baru selesai sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada pembentang dari kumpulan ke-8. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Tahniah kepada semua pembentang di atas perkongsian kertas laporan inovasi pendidikan mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan penghargaan kepada semua pembentang yang telah menyampaikan kertas laporan inovasi pendidikan mereka. Maka, berakhirlah sudah sesi kita pada pagi ini. Majlis akan berehat sebentar dan akan bersambung lagi pada sesi seterusnya pada jam 2.30 petang. Sekian, terima kasih.